Hafiz Sazwi bin Sajali, guru-guru Jabatan Matematik MRSM Gerik, dan anak-anak pelajar sekalian. Okey, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul secara maya bagi membincangkan kedua tajuk yang telah kami pilih, iaitu tajuk tingkatan 4, okey, vektor dan linear law. Okey, yang mana tajuk ni dah dipelajari semasa tingkatan 4, jadi kita kalau boleh nak mendalami lagi, mendalami semula ataupun mengingat semula dan mendapatkan tips-tips yang penting, okey, yang boleh memberikan markah bagi dua tajuk ini. Okey, jadi diharapkan dalam masa insya-Allah 3 jam ini, okey, pelajar-pelajar kita dapat lebih mengingati dan memahami dua tajuk yang telah dipilih ini. Okey, sebelum cikgu nak meneruskan sesi perbincangan, okey, cikgu nak beri sedikit biodata penceramah. Okey, nama penceramah kita adalah Cikgu Hafiz Sazwi bin Sajali. Okey, Cikgu Hafiz ni adalah daripada Sekolah Menengah Sains Selangor, Bandar Tun Razak, wilayah Persekutuan. Jauh kita panggil cikgu daripada Kuala Lumpur. Okey, terima kasih cikgu sanggup menerima jemputan kami. Okey, Cikgu Sazwi adalah telah mendapat pendidikan ijazah sarjana muda sains dengan pendidikan. Okey, dan di antara pencapaian dan pengiktirafan yang telah beliau perolehi adalah pemeriksa kertas SPM 3472/1 bermula daripada 2015 hingga 2016. Ketua Pasukan Pemeriksa SPM, okey, 2017 hingga kini. Okey, beliau juga adalah jawatan kuasa penyemakan buku teks KSSM Matematik Tambahan dan tingkatan 5, dan pada tahun lepas beliau juga telah dianugerahkan perkhidmatan cemerlang pada tahun 2020. Okey, so saya wakil daripada semua cikgu mengharapkan anda tidak ke mana-mana lah, bersedia dengan pen dan juga kertas untuk mencatat nota-nota penting. Okey, tumpukan, beri fokus kepada 3 jam ini kepada ceramah yang akan disampaikan. Okey, dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menjemput Cikgu Hafiz Sazwi untuk meneruskan ceramah beliau. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Satira di atas perkenalan itu tadi. Baik, so untuk hari ini, dua tajuk yang telah diberikan kepada saya untuk sama-sama saya berkongsi idea bagaimanakah kita hendak menyelesaikan kesemua soalan yang berformatkan peperiksaan SPM. Okey, bagi dua tajuk yang berkaitan iaitu vektor dan juga hukum linear lah, linear law. Okey, di mana vektor dan juga linear law ni kalau di sekolah saya akan kategorikan sebagai soalan yang wajib skor. Okey, wajib skor soalan vektor dan linear law ni. Dan di situ kita boleh nampaklah prestasi pelajar sekiranya dia dapat menguasai dua tajuk ni, kita boleh lihat dia punya grade agak meningkat lah. Okey.
sekurang-kurangnya walaupun pelajar itu, saya ambil contoh yang result yang terbaru lah. Saya ambil contoh pelajar saya untuk result yang terbaru. Untuk matematik tambahan di sekolah saya, dia sama saja macam pelajar-pelajar lain. Menjelang trial tu masih lagi ramai pelajar yang gagal. Tapi sebaik saja kita mulakan program penceritaan akhir, kita beri panduan, kita beri bimbingan, kita bagi target, tajuk mana yang kena skor, yang tajuk mana yang dia perlu kuasai sehabis baik, dan alhamdulillah kita dapat mengekalkan tiada gagal. Okey, cuma rekod yang terbaik adalah kita tak pernah ada pelajar yang dapat bawah daripada grade C. Maksudnya pelajar tu paling teruk pun dia adalah grade C. Cuma tahun lepas dia terkucil sikit 3 orang yang berada di bawah grade C. Okey, iaitu mereka dapat grade D lah, D dengan E. D seorang, D 2 orang, E seorang. Okey. Tetapi yang lain semuanya berada di atas grade C. Nampak macam bagus, tetapi sebenarnya masa peperiksaan pertengahan, masa peperiksaan percubaan, lebih daripada separuh pelajar yang gagal. Tetapi lepas itulah kita punya program, okay, di mana kita ada tajuk minimum syllabus, iaitu lebih kurang 7 ke 8 tajuk yang perlu dikuasai, dan insyaAllah akan dapat membantu meningkatkan grade pelajar. Okay, untuk petang ini saya akan berkongsi dua, iaitu vektor dan linear law. Terutamanya linear law ni adalah tajuk yang mudah, tetapi tajuk yang makan masa yang sangat lama. Tetapi saya akan berkongsikan teknik untuk linear law khususnya sebab saya ada teknik yang lain. Okey, itu dengan menggunakan teknologi jugalah. Okey, kalkulator, bantuan kalkulator demi nak menjimatkan masa dan juga teknik menjawab. Okey, kedua-dua tajuk ni, vektor dan linear law, saya boleh berkongsikan teknik menjawab ketika kamu berhadapan dengan soalan-soalan yang diberikan, tak kisahlah sama ada soalan itu soalan aras rendah, aras sederhana ataupun aras tinggi. Okey, insyaAllah setiap cara kerja tu boleh digunakan untuk ketiga-tiga jenis soalan, termasuk juga dengan soalan kebat. Pattern cara kerja dia sama sahaja. Okey, dan saya juga akan tekankan dekat mana yang perlu pelajar highlight ataupun pelajar tekankan untuk pemakahan. Okey, maksudnya kalau saya kata ini wajib kena tulis. So memang kena nyatakanlah. Baik. So soalan-soalan yang saya pilih untuk vektor ni, so kita akan mulakan dengan vektor. Lepas tu mungkin saya akan bagi gap sedikit masa untuk pelajar berehat. Okey, sebelum kita pergi kepada linear law. Okey, untuk tajuk vektor ini saya akan sediakan soalan-soalan yang kategorinya adalah aras sederhana lah. Okey, kesemua 5 soalan yang saya sediakan ni semuanya adalah aras sederhana. Saya tak sediakan soalan aras tinggi. Okey, sebab saya nak latih pelajar dahulu untuk menulis cara kerja yang betul. Okey, saya harap pelajar dapat melihat skrin yang saya kongsikan, di mana ada paparan, ada tajuk dan ada wajah saya lah. So kalau ada pelajar yang tak dapat tu boleh bagi tahu, yang tak nampak tu boleh tolong beritahulah. Okey, pelajar juga bebas untuk bertanyakan soalan sekiranya saya terlampau laju ataupun boleh terus bertanya. Right, sekiranya berlaku sedikit lagging, okey, saya mengharapkan sekurang-kurangnya pelajar dapat mendengar suara saya dan dapat melihat cara kerja yang ditulis. Okey, mungkin akan ada sedikit sangkutlah bergantung kepada kekuatan internet masing-masing, tetapi sekurang-kurangnya suara saya dapat didengar dengan jelas dan juga cara kerja saya pun dapat dibaca dengan jelas. Baik, okey. Saya akan teruskan dengan soalan sebab di situ saya akan bagi tahu dalam vektor ni soalan dia ada apa sahaja. Alright, okey, saya boleh berikan dulu secara kasar. Untuk vektor, apa yang pelajar kena tahu, right? Okey, saya mulakan dengan yang paling basic. Untuk vektor, pelajar pertama mesti kena tahu berkenaan dengan resultant vektor, vektor paduan. Okey, iaitu hasil. Selalunya bila kata resultant vektor ni, dia akan melibatkan sama ada addition ataupun subtraction vektor lah. Okey, so ini antara soalan yang kalau kata nak paling rendah pun dia akan mulakan dengan soalan resultant vektor.
Right. Kemudian pelajar juga kena tahu bagaimana hendak mendapatkan magnitude, serta vektor unit. Dua benda ni, sebab dua benda ni dia ada rumus. Di mana magnitude dia punya rumus tu seumpama rumus teorem Pythagoras. Vektor unit tu pula kita nak gabungkan vektor dan juga magnitude. Soalan ni sebenarnya selalunya dikeluarkan dalam kertas 1, tetapi dalam kertas 2 juga sekarang dia dah mula keluarkan. Soalan yang melibatkan magnitude dan vektor unit. Yang ketiga adalah berkenaan dengan tajuk ni. Yang ketiga ni, tajuk ni dia boleh tanya pelbagai. Iaitu berkaitan dengan kolinear segaris. Bila kata kolinear, bila dia kata pasal parallel, right? So ini asasnya. Tetapi daripada kolinear dengan parallel ni, dia boleh pelbagaikan soalan tu. Kena cari nilai, kena buktikan. Tetapi dekat sini saya akan nyatakan konsep bila berkaitan dengan kolinear ataupun parallel, dia mesti menggunakan konsep yang selalu kita gunakan, iaitu lambda lah. Nanti saya akan tunjukkan. Right? Walaupun soalan dia pelbagai, tapi cara kerja dia hampir sama sahaja. So selalunya soalan yang ketiga ini, jenis yang ketiga ini yang selalu dikeluarkan. Dan pelajar anggap ini yang susah. Betul. Pertama memang sedikit susah nak faham. Lebih-lebih lagi akan bertanya kenapa macam ni, kenapa macam tu. Tetapi bila kita dah biasakan dengan cara kerja yang betul, dan kita akan tahu apakah yang dimasukkan dengan konsep kolinear dengan parallel. Kalau saya sekadar tulis, kalau saya kata kolinear dengan parallel tu, saya sekadar tulis AB sama dengan lambda BD, ABC, pelajar tak faham kenapa ni. Tetapi inilah konsep yang berkaitan dengan kolinear. So yang itu, kalau pelajar tak faham, sekejap lagi pelajar fahamkan betul-betul. InsyaAllah saya akan cuba permudahkan penerangan. Sekali lagi, sekiranya saya terlampau laju, tolong perlahankan saya. Right? Sekiranya ada soalan, boleh bertanyakan. Sebelum tu saya sediakan sekejap saya punya ruang jawapan. Baik. So saya mulakan dengan soalan pertama. Soalan pertama. Bila tajuk vektor, benda yang paling penting adalah kita kena labelkan diagram tersebut dengan vektor serta anak panah yang betul. Raja menunjukkan sebuah trapezium ABCD, AD selari dengan BC. Bila kata AD selari dengan BC, dia boleh jadi dua cara untuk melabel. Boleh label macam ni. Dengan anak panah ke kanan, kita juga boleh label dengan anak panah yang ke kiri. Tetapi nanti dahulu kita baca dahulu apakah soalan yang diberikan. Baik, yang pertama, it is given that AB equal to X. So, vektor AB equal to X. So, tengok, dia kata dari A ke B. So, saya tak boleh suka-suka letak anak panah macam ni. Sebab dia kata dari A ke B. Vektor tu adalah umpama arah. So, bila kata dari A ke B, so kita kena letak dengan anak panah yang betul. So, daripada A ke B, diberi vektor dia adalah X. Cuma yang ini dia mungkin tak ditekankan, tetapi saya memang galakkan pastikan ada garis di bawah tu lah. Right? Yang kedua diberi bahawa vektor AD. So, vektor AD daripada A pergi ke D. So, anak panah mesti ke kanan. Adalah sama dengan Y. Dan ini perkara yang selalunya saya akan tekankan. So, bila dia bagi nisbah BF kepada FD, ratio BF to FD equal to per 3. Kita juga boleh tulis macam tu. Sebab dekat situ kita boleh terus direct, kita terus bandingkan di mana BF tu adalah sama dengan 2
FD pula adalah sama dengan 3. Okay, dan kita boleh lakarkan sedikit pada raja, iaitu BF adalah sama dengan 2, FD adalah sama dengan 3. Okey. So kalau segala maklumat yang telah diberikan itu kita dah labelkan dengan sebaiknya, okay, dia akan jadi agak mudah untuk kita meneruskan soalan-soalan yang bakal kita jawab. Okey, bermula dengan 1A. Express the following vectors in terms of x and y. So dia minta, pertama sekali dia minta vektor BD. Right? So rujuk pada raja anda, saya pergi kepada ruangan cara kerja. Okay, saya akan sentiasa mulakanlah dengan tulis soalan. Ini adalah question 1. Okay, soalan A1. Soalan minta vektor BD. Okay. Nampak macam tak penting. Saya tahu pelajar boleh terus dapat jawapan vektor BD itu apa. Tetapi sangat-sangat digalakkan sebelum kita menulis apakah resultant vektor. So inilah resultant vektor. Okay, sebelum kita tulis apakah hasilnya, saya memang galakkan kepada semua pelajar saya untuk menulis dia punya addition vector ataupun dia punya laluan lah bahasa lain dia. Okay, so daripada B nak pergi ke D, bila kita rujuk raja, kan daripada B nak pergi ke D, okay, pelajar boleh pilih sama ada daripada B pergi ke C, kemudian C pergi ke D. Tetapi dia akan jadi sukar sebab dekat sini tak ada label. Dekat sini pun tak ada label. So, kita janganlah pilih laluan yang itu. Kita pilihlah laluan yang ada bertanda. So, untuk pergi B ke D, apakah laluan yang akan digunakan adalah B pergi ke A dan A pergi ke D. Selalunya pelajar dia takkan baca macam BA tambah AD, tak. Dia akan cakap dari B pergi ke A, kemudian dari A pergi ke D. Operasi dia memang sentiasa tambah. Okey. Kemudian lihat. Kita lihat balik pada raja. Okey, BD yang kita nak cari, ada tak BA? BA dah ada dilabelkan. Ada tak AD? AD juga sudah dilabelkan. Maka kita boleh terus tulis jawapan dia. Okay, so daripada B pergi ke A, maksudnya daripada B pergi ke A, apa yang berlaku sekarang, dia dah lawan arah. Sebab arah yang diberikan adalah dari A ke B. So kalau B ke A, bila lawan arah, kalau dia adalah X, kita kena jadikan dia sebagai negatif X. Sebab dia dah lawan arah. Okay, so BA, daripada B pergi ke A, dia dah lawan arah anak panah tu. So kita kena letak negatif. Kemudian daripada A pergi ke D, dia mengikut arah seperti yang ditandakan. Maka kita boleh tulis sebagai tambah Y. Okay, so ni yang start dengan yang senang lah. Okay, walaupun kamu dah rasa, ni senang je cikgu. Yes, tapi saya just nak menerangkan supaya pelajar sekarang ni, selalunya saya akan pesan pada pelajar. Kita bukan nak tahu macam mana nak jawab. Okay, kita nak tahu macam mana at least kita boleh terangkan pada orang. Okay, macam sekarang pelajar dia kena tahu macam mana dia perlu menerangkan cara kerjanya kepada pemeriksa soalan kamu nanti. Okay. Baik, so itu yang pertama. Okay, yang kedua adalah minta vektor AF. Okay, nanti saya akan terangkan kenapa kena tunjuk laluan tu. Okay, so vektor AF sama juga. Vektor AF, saya letakkan warna merah. Daripada sini nak pergi sini. Right? So, daripada A nak pergi ke F, pelajar akan pilih apakah laluan yang sesuai. Dekat sini ada dua jalan yang boleh dipilih. Sama ada, saya gunakan laluan yang berwarna hitam ni. Daripada A pergi ke D, kemudian daripada D pergi ke F untuk mendapatkan AF. Ataupun saya boleh gunakan laluan yang saya colourkan dengan warna biru ini. Daripada A pergi ke B dan daripada B pergi ke F. Untuk mendapatkan vektor AF yang berwarna merah itu. Okey, tetapi dekat sini kita akan menggunakan pengalaman lah. Right? So, untuk mendapatkan vektor AF, antara AD tambah DF dengan AB tambah BF, pelajar mestilah sekurang-kurangnya mampu untuk memberikan yang terbaik. Okey, so dekat sini, saya akan gunakan yang terbaik, iaitu AB tambahkan dengan BF. Saya akan gunakan laluan ini. Okay, sebentar lagi saya akan terangkan kenapa.
Alright, so untuk mendapatkan vektor AF, laluan yang saya pilih adalah sama dengan vektor AB dari A pergi ke B, kemudian daripada B pergi ke F. Okay, tulis dulu laluan dia. Jangan terus ganti. Okay, macam sekarang, tengok ya, sekarang ni kita nak mencari AF. Lepas tu kita nak mencari AB. AB kita dah tahu. Memang kita boleh ganti. Tetapi BF kita belum tahu lagi. So, apa yang saya sarankan kepada pelajar selalunya, kalau AB tambah BF, jangan terus sambung dekat bawah, buat macam ni. Ada pelajar dia suka buat macam ni. X tambah BF. Okay, saya tak galakkan lagi macam tu. Bagi saya akan cakap pada pelajar, selagi laluan itu belum lengkap, jangan gantikan lagi. Okey, sebaliknya yang X ini dipadam masih lagi digantikan dengan menulis vektor AB. Sebab vektor BF masih belum lengkap. Saya tak galakkan ganti daripada awal kerana ada kaitan dengan skema pemakahan lah. Okay, itu yang kita nak cari. Okay, so sekarang ni AB memang dah ada, BF tak ada. So kita tengok balik dekat sini. BF itu pula adalah daripada sini sampai sini. Ini BF. So macam mana kita nak dapatkan BF? Sebab tu dia ada kaitan dengan nisbah. Okay, nampak tak nisbah yang saya dah tulis dalam bentuk pecahan? Okay, so kalau BF kita dah ada, bermaksud kita boleh buat satu pecahan BF adalah sama dengan 2/5 BD. Dia kan jadi pelik tu. Kenapa 2/5 pula? Sebab kat sini 2, kat sini 3. Kalau saya gunakan dengan apa yang diberikan kita akan dapat 2/3 FD. Macam ni kan? Okey, tetapi saya tak gunakan 2/3 FD sebab kalau saya gunakan 2/3 FD, FD kita tak tahu juga. Kita masih belum tahu apa itu FD. So, sebab itulah saya akan galakkan kita label je dahulu. Macam ni, ini yang asal tadi kan. BF per FD sama dengan 2/3. So saya akan kaitkan dengan BD. Saya kaitkan dengan BD. Kenapa saya kaitkan dengan BD? Sebab BD saya tahu apa nilai dia daripada soalan A1. Kita tahu dah BD tu apa. BD tu adalah daripada sini sampai sini. BF tu pula adalah daripada sini sampai sini. So ada kaitan dia? Ada. Kerana kalau daripada sini sampai sini nisbahnya adalah 2, maka daripada B sampai ke D, nisbah dia adalah 2 tambahkan dengan 3. Sebab tu saya tulis 2/5 BD. Okey. So BF adalah sama dengan 2/5 BD. Itu adalah satu pernyataan yang benar. Betul. Okey. So saya gantikan BF sebagai 2/5 BD. Saya gantikan di sini sama dengan tambah 2/5 BD. Okey. Kemudian kita cek. Ini dah ada, sudah. BD ada daripada soalan atas ni negatif X tambah Y. Right. So bila laluan kita dah lengkap, barulah saya gantikan. Okey. Bila laluan dah lengkap, barulah digantikan. So digantikan AB adalah X. Okey, BD adalah negatif X tambah Y. Okey. Kemudian ni satu lagi. Dah berapa kali dah berapa tips dah ni? Okey, nantilah kita kira balik Bila pelajar kembangkan, pelajar akan tulis X. Okey, bila dia kembangkan dia akan tulis tolak 2/5 X. Okey, tambah 2/5 Y. Baik. So ini antara kesilapan yang biasa pelajar lakukan. Okey. Dan bila dia dah sampai situ, dia berhenti. Okey, harus diingat. Pertama, ini masih lagi belum dikira sebagai jawapan akhir. Ini bukan jawapan akhir. Alright. Okey, kamu tengok dekat soalan 1, markah yang diberikan adalah 3. Padahal dia ada 2 soalan sahaja. Okey, di manakah markahnya? Selalunya untuk vektor,
markah akan diberikan kepada, selain daripada jawapan lah, ini markah jawapan N1, dan nanti dekat sini pun ada markah jawapan N1. Selain daripada markah jawapan, 2 markah jawapan, satu lagi markah tu adalah markah pada laluan. Selalunya inilah yang dalam skema. Selalunya ini dalam skema. Sebab tu saya tak galakkan pelajar gantikan X awal-awal di sini. Sebab bila kamu dah gantikan AB tu sebagai X, kita dah tak nampak laluan dia. Okay? Memang itu adalah better answer. Tetapi selalunya pelajar dia akan confuse lah dengan cara kerja dia sendiri. Right? Sebab tu selalunya nasihat saya, tunjukkan laluan yang penuh dahulu. Bila dah dapat laluan yang penuh, baru gantikan. Okay? Laluan yang penuh tu bermaksud setiap laluan tu ada nilai yang boleh digantikan. Tunjukkan laluan, baru ganti. Okay? So sekarang ni masalah dia adalah jawapan akhir. Kenapa baris yang atas ini tidak boleh diterima sebagai jawapan akhir? Sebab dalam vektor, okay, vektor X dengan vektor Y tu perlulah ditulis sebanyak sekali sahaja. Okay? Maksudnya tak boleh ada X dengan X dekat sini. Dia mesti disekalikan. So bila kita nak sekalikan dia, cara dia adalah dengan faktorkanlah vektor X tu. Okay? Di mana ini kan sebenarnya mewakili 1 kan. Okay, jadi pelajar boleh tulis ini boleh dapatkan je hasil je ni. Okay, 1 tolak 2 per 5x tidak boleh tulis jawapan akhir. So kita boleh tulis sebagai jawapan akhir 3 per 5x tambah 2 per 5y. Okay, ini barulah yang dikira sebagai jawapan akhir. Okay, sekarang kita boleh nampak jawapan akhir mesti hanya ada 1x dengan y saja. Okay, tak boleh ada 2 kali. So nanti bila ada soalan yang melibatkan pemboleh ubah, macam ni sekarang memang kita dapat nilai, iaitu 1 tolak 2 per 5. Tapi nanti dia akan ada yang ada pemboleh ubah tau. Seperti macam dia letak huruf K, dia letak huruf M. Nanti kita akan lihat jawapan akhir masih lagi perlu ditulis dalam 1 vektor X dan juga 1 vektor Y. Tak boleh ada 2 macam baris di atas. Baik. So ini adalah penerangan bagi soalan 1. Ini soalan yang paling asas. So ini yang dipanggil sebagai resultant vector. Soalan-soalan yang berkaitan dengan vektor paduan. Okay, di mana kita nak mencari hasil arah melalui laluan yang kita pilih. Okay, inilah asas kepada vektor dan kebanyakan soalan kita akan gunakan konsep resultant vector ini. Right? Dan selalunya soalan ini akan jadi soalan mukadimah supaya pelajar dapat markah yang awal, 3 markah pertama. Kemudian dia akan teruskan dengan soalan di tahap yang seterusnya. Boleh saya teruskan? Boleh. Okey. Boleh. Baik. Seterusnya, soalan B. Okay, saya tengok pada soalan. Given that vector AF equal to M vector AC and 5 vector BC equal to N vector AD. Express vector DC in terms of number 1, M, X and Y. Okay, number 2, N, X and Y. Alright, so dekat sini, ini sebenarnya dah di bawah tajuk collinear. Bila kita nampak vektor itu ditulis macam ini, okay, ataupun saya katakan sebagai bentuk lambda, AF sama dengan lambda AC, bermaksud ada lambda ni. Okay, cuma dekat soalan ni dia tak lambda lah, dia letak huruf M. Okay, saya letak yang ni lah lambda AC. Okay, dekat sini pula dia ada tulis 5 vektor BC sama dengan lambda AD. Okay, cuma lambda tu dia letak huruf N. Sebab lambda satu untuk M, satu untuk N tak sama lah. Okay, tetapi ditulis dalam bentuk tu. Kalau once dia tulis dalam bentuk tu, bermaksud 3 huruf yang ada kat sini. Ini huruf A, huruf F, huruf C kan. So bermaksud A, F, C, dia mestilah sama ada collinear ataupun parallel. Okay, dia mestilah sama ada dia segaris ataupun dia mestilah dalam bentuk selari. Okay, sebagai contoh kat sini, BC dengan AD. Okay, betul tak? Tengok pada rajah. Okay. So kalau ditulis dalam bentuk AF sama dengan lambda AC, so huruf-huruf yang ada iaitu huruf A, F dengan C.
Kita tengok huruf A, F dengan C berada dekat mana. So ini A, ini F, ini A, F, C. Mana A, mana A? Sorry, saya okay, ini A, ini F, ini C. So apa yang kita boleh nampak? Kita boleh nampak bahawa A, F dengan C terletak dalam satu garis yang sama. So itu yang kita panggil sebagai collinear ataupun segaris. Okay, ketiga-tiga titik itu di atas baris yang sama. Kemudian BC serta AD. Okay, walaupun masih lagi ditulis dalam bentuk 5 BC sama dengan lambda AD. Alright. So bila kita lihat BC itu adalah ini. AD itu adalah ini. So kesimpulannya BC dan AD adalah selari. Ini dah gunakan konsep selari. Yang tadi segaris, yang seterusnya adalah selari. Tetapi adakah konsep selari dengan segaris sama dalam vektor? Konsep dia adalah sama. Kita akan gunakan cara kerja yang sama. Iaitu macam tadi saya ada tulis. AB sama dengan lambda AC. Kita akan gunakan konsep lambda sebenarnya. Alright. Tetapi soalan yang dinyatakan ni bukanlah soalan yang sukar. Masih lagi soalan yang menggunakan konsep collinear serta konsep parallel. Tetapi masih lagi soalan minta berkenaan dengan resultant vector. Okay. So soalan minta DC. So saya gerak kepada cara kerja. Okay. Pelajar boleh rujuk kepada soalan. Okay. Saya rujuk kepada cara kerja sajalah. Okay. Soalan yang seterusnya adalah soalan B. Okay. Nombor 1. Soalan suruh cari vektor DC. Okay. Dengan keadaan jawapan dia mesti kena ada huruf M, huruf X dan juga huruf Y. So kalau kita tengok, kalau nak kaitkan dengan M, X dan Y, kita mestilah kaitkan dengan AF sama dengan M, AC. Sebab itu yang diberikan. So macam mana kita nak dapatkan vektor DC dengan nak mengaitkan dengan persamaan yang diberikan tu. Iaitu AF sama dengan MAC. Sekali lagi, tunjukkan laluan yang betul. Okey, kamu rujuk pada Raja. Baik, berdasarkan untuk DC, kalau saya nak kaitkan dengan laluan AF serta AC, saya dapati saya boleh dapatkan vektor DC dengan laluan daripada D pergi ke A, kemudian daripada A pergi ke C. Betul tak? Betul. Okey. Lepas tu, lepas kita dah tunjukkan laluan, sebelum ganti, tengok dulu. Adakah laluan itu ada nilainya? Alright. Vektor DA. Kalau dalam rajah, vektor DA sudah ditanda. Maksudnya vektor DA ada. Tapi vektor AC dalam rajah tak ada. So bermaksud kita tak boleh nak dapatkan vektor AC. So laluan itu belum lengkap. So saya kena tunjukkan lagi laluan yang boleh. So daripada AC, kalau rujuk yang warna hitam ni, AC tu saya juga boleh tulis sebagai 1/M AF. Sebab M pindah sebelah jadi bahagi kan. So saya boleh tulis sebagai 1/M AF. Right? So saya sambung sekali lagi. So DA. Jangan gantikan apakah nilai DA tu. Jangan. Selagi laluan belum lengkap, jangan gantikan lagi. Okay, tambahkan dengan 1/M AF. Okay, now kita semak semula. DA dah ada, DA memang dah ada. AF dah ada, AF kita dah ada daripada soalan A2. Okay, so bila soalan ni dia memang akan sentiasa berkait rapat dengan jawapan kamu yang lepas-lepas. So AF ni kita dah mencari pada A2. So AF sebenarnya sudah ada. So bila dia dah ada, kita gantikan sahajalah. Okay, bila laluan dah lengkap, okay, ini contoh laluan dah lengkap, DA tambah 1/M AF, then baru kita buat substitution. So DA gantikan sebagai negatif Y sebab dia melawan arah. Okay, AD adalah Y. So kalau DA dilawan arah negatif, Y ditambahkan dengan 1/M AF. AF kita lihat balik jawapan A, jawapannya adalah 3/5 X tambah 2/5 Y. Okey, ni daripada jawapan atas. Saya alihkan sikit ke sini ke tepi.
Okey. So kembangkan dengan elok. Negatif Y tambah 3/5M X tambah 2/5M Y. Okey. Ini yang seperti saya terangkan tadi di atas yang saya highlightkan ni kawasan sini. Di mana saya cakap jawapan ini tidak boleh diberikan sebagai jawapan akhir kerana masih lagi ada vektor Y kat sini dengan dekat sini. Dia mesti disekalikan, disatukan. Macam mana kita nak satukan dia sebagai satu vektor? Kita boleh buat pemfaktoran. So, baris ini tidak boleh ditulis sebagai jawapan akhir. Sebaliknya, jawapan akhir perlulah ditulis begini. Okay. Bila kita faktorkan vektor Y, apa yang tinggal, yang sebelah kiri dia akan tinggal negatif 1. Yang sebelah kanan dia akan tinggal tambah 2/5M. Okey, yang X memang ada itu sahaja, so saya salin balik. 3/5M X. Maka inilah baru yang dikatakan sebagai jawapan akhir. Okey, di mana vektor Y memang dah ditulis sebanyak sekali sahaja dan vektor X pun ada satu tu je. Okey, baris atas tu tak boleh. Okey, so kita kena tulis negatif 1 tambah 2/5M. Ataupun ada je pelajar yang tulis 2/5M tolak 1. Sama saja, tak ada masalah. Okey, kiri kat kanan tak apa. Okey. Alright, so itu yang berkenaan dengan menulis jawapan akhir untuk soalan B1. Bagaimana pula dengan soalan 2? Right? Bila soalan ini melibatkan vektor yang sama, okey, kan kedua-duanya melibatkan vektor DC, baik, bermaksud dia suruh kamu cari vektor DC, vektor yang sama, tetapi kali ini kita tak boleh gunakan laluan AF dengan AC lagi dah. Kita kena gunakan laluan yang lain. Sebab itu dekat soalan dia ada beri satu lagi, iaitu 5BC sama dengan NAD. Baik, so maksudnya daripada DC, kita nak gunakan laluan yang lain. Apa yang saya boleh nampak, kalau kita gunakan DAAC, kita memang takkan dapat N. Tapi untuk dapatkan DC, kita juga boleh menggunakan laluan yang ini. Vektor DB tambah vektor BC. Right? Kita boleh gunakan laluan ni. So kalau kamu lihat laluan DB tambah BC, dia tak sama dengan laluan DA tambah AC. Tetapi di akhirnya nanti vektornya adalah sama. Alright. So kita tengok dahulu adakah DB sudah boleh digantikan. Okay, DB kalau tengokkan boleh digantikan sebab kita ada jawapan BD pada soalan A1. Bagaimana pula dengan vektor BC? Adakah BC boleh digantikan? Tak boleh. Okay, sebab kita masih lagi belum mendapat vektor BC daripada mana-mana soalan. So vektor BC kena cari dulu. Sebab tu ada yang given. Sebab given ada beri 5BC equal to 6NAD tu. Equal to NAD. So kalau saya nak BC sahaja. Okay, saya pindahkan saja 5 ke sebelah. Dia akan jadi N/5 AD. Okay, di situ saya gantikan lagi. Cara yang sama. Selagi belum ganti, selagi belum lengkap laluannya, jangan ganti. So N/5 AD. Tujuan utama sebab pemakahan. Itu je alasan dia. Tak ada alasan lain. Okey, sekarang kita semak. Vektor DB sudah ada. Vektor AD dah ada ke belum? Vektor AD ada. Memang sudah diberikan. Bila dah lengkap laluan, barulah kita gantikan. So, vektor DB adalah dia lawan arah. So, kalau BD pada soalan 1, jawapan dia adalah negatif X tambah Y. Ada kat atas tu. So kalau DB dia dah lawan arah, bermaksud semua tu kita kena tulis terbaliklah. So DB saya akan tulis sebagai X tolak Y. Sebab BD adalah negatif X tambah Y. So kalau DB dah lawan arah, kita terbalikkan semua simbol dia. So negatif X tolak Y untuk vektor DB. Okay, tambahkan dengan N/5
vektor AD sudah diberikan iaitu Y. Dan sekali lagi, soalan ini tidak boleh dinyatakan sebagai jawapan akhir kerana vektor Y masih lagi ada di dua tempat. Hanya perlu tulis sekali sahaja. Okey, so jawapan akhir perlu ditulis sebagai X. Okey, macam mana nak sekalikan saja, kita kenalah faktorkan vektor Y tu. Right, dekat sini terpulang. Macam saya suka letak tambah tu dekat luar. Okay, so bila saya letak tambah dekat luar, dalam kurungan adalah negatif 1 tambah n per 5. Okay, ataupun ada juga pelajar tulis n per 5 tolak 1. Sama sahaja. Okay, maka inilah yang saya berikan sebagai jawapan akhir. Iaitu vektor Y dah ditulis sebanyak sekali sahaja. Okay. Dulu adalah kelonggaran. Dia selalunya berubah-ubah. Ada masa kita terima ini sebagai jawapan akhir. Ada masa juga kita tak terima. Sebab itu saya akan terus fokus kepada pelajar untuk sentiasa memberikan jawapan kepada satu vektor X serta satu vektor Y. Sebab dia tak sentiasa diterima. Okey. Baik. So, bila kita dah selesai untuk soalan B, barulah ada sambungan kepada soalan yang seterusnya. Baik, dekat sini kita jumpa soalan ini. Saya boleh terangkan balik dekat sini. Okay. So, collinear dengan parallel. Konsep yang akan diguna pakai sentiasa konsep ini, iaitu AB sama dengan lambda AC, lambda BC ke lambda AC ke sama je. Yang penting simbol yang saya nak tekan kat sini adalah lambda lah. AB, AC tu boleh tulis macam-macam. Okay. So, collinear ataupun parallel. So, bentuk-bentuk soalan dia. Sekarang ni kita dah jumpa bentuk yang pertama. So, bentuk yang pertama adalah soalan boleh tanya pasal equal vector. Okay. Ini contoh soalan yang berkaitan equal vector. Dia suruh cari vektor yang sama tetapi dia suruh guna laluan yang lain. Okay, soalan juga nanti boleh tanya pasal proof. Okay, dan juga jenis yang ketiga nanti adalah kita akan jumpa nanti lagi, kita senaraikan lagi. Alright, so setakat ni kita jumpa satu sahaja iaitu konsep equal vector. Okay, kenapa saya kata vektor equal? Sebab kedua-dua jawapan B1 dengan B2 adalah mendapatkan vektor DC. Cuma laluan yang berbeza. So, di sini kita akan sambung dengan soalan C. Bila soalan suruh mencari M dengan N, bermaksud kita kena gunakan konsep equal vector. Inilah konsep equal vector. Vektor DC samalah dengan vektor DC. Sebab dia adalah vektor DC. Cuma DC yang sebelah kiri, saya gunakan laluan untuk soalan B1 iaitu negatif 1 tambah 2 per 5M Y okay, tambah 3 per 5M X. Okay. Yang di sebelah kanan masih lagi vektor DC tetapi dengan menggunakan laluan yang lain iaitu X tambah negatif 1 tambah N per 5 Y. Okey, tetapi persamaan dia adalah kedua-duanya sama. Right? So macam mana kita nak dapatkan nilai M dengan N? Kita dalam vektor ni kalau kamu perasan, tak ada pun saya buat pindah-pindah. Dalam vektor dia tak ada pindah-pindah, tapi kita ada compare. So bila kita compare, kita buat perbandingan, apa yang kita akan dapati adalah kita compare perkali X, pemboleh ubah, ialah perkali lah. Kita compare perkali X dengan perkali X, perkali Y dengan perkali Y. So untuk X di sebelah kiri adalah 3 per 5M yang di sebelah kiri. Manakala yang di sebelah kanan adalah 1. So kita compare macam tu. X dah tak payah tulis. Kita hanya tulis dia punya perkali sahaja. 3 per 5M sama dengan 1. Tak perlu tulis 3 per 5MX sama dengan X. Tak perlu. Kita ambil perkali sahaja. Okay. Dan juga kita juga boleh compare negatif 1
tambah 2/5M sama dengan negatif 1 tambah N/5. Yang ini saya bandingkan bagi perkali Y pula. Baik, seterusnya kita selesaikan. Untuk yang di sebelah kiri, jawapan M adalah sama dengan 3/5. Okay, manakala yang di sebelah kanan, M dah tahu, so boleh digantikan 2/5. M itu boleh digantikan sebagai 3/5. Okay, sama dengan negatif 1 tambah N/5. Dan kalau pelajar kira dengan betul, pelajar akan dapat bahawa N adalah sama dengan, okay, ini boleh potong, 2/3, ini pun boleh potong. Okay, kita akan dapat jawapan bagi N adalah 10/3. Okay, ini sekiranya pelajar buat penggantian dengan betul. Baik. So, ini dah selesai soalan yang pertama. Selalunya, saya sediakan 5 soalan ni. Selalunya saya akan cuba terangkan dalam 2 soalan ataupun 2 soalan lebih. Kemudian, baki soalan tu saya akan beri masa untuk pelajar buat dalam tempoh masa lah. InsyaAllah, saya rasa 1, soalan 2 dengan soalan 3A ni, saya dah cover semua soalan yang berkaitan dengan vektor. Dengan cara kerja dia. Lepas tu, pelajar akan sambung. Ada soalan nak tanya? Kita dah selesai soalan pertama. Okey, kena ambil dulu. Okey, saya bagi pelajar tengok sekejap. Cikgu, Ya, saya. untuk soalan C ni 4 markah tu dekat mana? Okey, 4 markah tu selalunya di mana? Okey, 4 markah tu pertama untuk jawapan. Okey, jawapan ada 2 kan? So, dah 2 jawapan. Okey. Dan selalunya markah dia adalah dulu saya sekarang yang saya perasan dia dah jarang bagi markah dekat sini lah. Okey, dia akan terus bagi markah di sini. Pada perbandingan di kiri dan kanan tu. Sebab tu kebanyakannya pelajar saya pun baris yang ini dia dah tak tulis. Ini saya tulis sekadar saya nak explain pada pelajar. Ada pelajar dekat sini kan dia dah nampak atas kan. Dia terus ambil ini dengan ini dengan ni. Okey, jadi nak kata markah tu ditinggikan sebenarnya tak jugalah. Okey, memang nampak macam pemarkahan sudah ditinggikan sebab dia terus ambil pada markah pembandingan. Ini K1, ini K1. Tapi sebenarnya dia bukanlah markah tapi sebenarnya sebab itu yang calon sekarang banyak buat. Pelajar sekarang dia akan berubah mengikut calon punya style menjawab. Okey, sebab sekarang calon dia banyak terus gantikan. Dia tak tulis dah baris yang kedua tu. Baris pertama, baris kedua yang ni dia memang dah tak tulis. Okay, so 4 markah tu adalah lebih kepada perbandingan. Okey, sebab tu dapat 4. Cikgu, Ya, ada saya. ke cara untuk kita double check kita punya substitution semua? Kalau nak check je lah kat sini. Kalau nak check, kamu check dekat sini. Masukkan saja nilai M dengan N tu. Okey. Kamu akan pastikan jawapan di sini dia sama dengan jawapan di sini. Tapi selalunya kalau soalan ni dah tak check lah sebab once kita dapat, kita ganti memang akan dapat yang tu juga. Okey. Tetapi kalau nak semak boleh gantikan semula dan pastikan bahawa kalau kamu gantikan, kalau katakanlah vektor DC sebelah kiri kamu dapat 2x, katakanlah 2x tambah 3y. Maksudnya dekat sebelah kanan pun mesti kena dapat 2x tambah 3y juga. Kalau kamu ganti tiba-tiba sebelah kiri 2x tambah 4y, sebelah kiri x tolak 5y, maksudnya ada salah kat mana-mana lah tu. Okay, bila kita nak semak, kita kena pastikan kiri bila ganti dapat yang sama macam apa yang kita ganti di sebelah kanan. Okay, itu je lah cara kita nak semak pun setakat ni. Okay. Cuma, dekat sini saya boleh share hint calculator lah
ada cara cepat lah. Okay, selalunya pelajar tu compare dah betul. Tetapi yang salah tu adalah, maksud saya kan, yang ni dia dah betul. Okay, baris ini dia dah betul. Okay, baris ni dia dah betul. Tapi dia salah dekat baris-baris seterusnya. Dah hilang markah jawapan. So, ada yang boleh gunakan cara lain. Right? Sebagai contoh, okay, pertama, saya harapkan ada juga pelajar yang gunakan kalkulator ni. Okay, so, ini kalkulator yang saya rasa dah ramai pelajar yang pakai. So, ini kalkulator yang terkini. Okay, kalau tanya pelajar sekolah saya, 100% lah. Daripada tingkatan 5 semua pakai kalkulator ini. Okay, form 1, form 2, form 3 pula dah hampir 80% lah. Maksudnya 20% je yang tak pakai kalkulator ni. Yang lain semua pakai. Okay, daripada form 1. Alright. So, kalau macam ni, kalkulator lain pun boleh je sebenarnya. Yang kalkulator ni pun boleh pakai juga. Okay, cuma nanti dia punya display tu je lah. Display dengan beberapa butang dia, kalau tak biasa jadi susah sikit lah. Alright, so yang saya highlightkan tu, so pelajar saya kalau nak semak dia buat macam ni je. So 3/5, M tak ada kan, dia letaklah huruf X. 3/5X sama dengan 1. Macam ni. Okay, so dia teruslah tekan Shift, Soft. Lepas tu dia tekan butang ni lah, Enter. Enter sama dengan ni, dia tekan butang Enter. So dah keluar jawapan 0.6. Okay, so dia dah tulis jawapan 0.6. So kalau dia tak sure, dia tekanlah balik 0.6 tu sebenarnya adalah sama dengan 3/5. Okay, so ada juga pelajar, okay, terutamanya yang baris ni lah. Yang baris ni. Okay, kenapa saya tak ada buat pindah-pindah, tiba-tiba terus bagi jawapan je N sama dengan 10/3. Cara dia sebab saya buat macam tu lah tadi. -1 tambah 2/5 dalam kurungan dah gantikan 3/5. Ni yang panjang kan. Okay, alpha sama dengan -1 tambah N yang kita nak cari, tapi dalam kalkulator tak ada N, so kita pakai huruf X, X/5. Okay, so ada juga pelajar yang dia takut, bila banyak sangat dia takut nak buat pindah-pindah tu. Dia takut dia pindah, dia salah. Okay, so dia buat pakai kalkulator, dia tekan Shift, Soft, Enter. Okay, dia dapat 3.3333 digabra. So dia clearkan balik kalkulator dia. Dia kan clear reset dia clear just tekan AC sahaja. Dia tekan balik answer, dia tekan enter. So keluar jawapan 10/3. Alright, kalau gunakan kalkulator ini sama saja. Cuma saya tak boleh nak tunjukkan lah. Dia punya method sama je. Cuma kalau kalkulator, kalau kalkulator ni kita akan tekan Shift Soft 2 kali. Kalau macam soalan ni kita nak selesaikan tadi kan. Okay, kita tekan Shift Soft Enter. Ini kita nak dapatkan jawapan, kita tekan Shift Soft 2 kali. Okay, yang ES Plus saya rasa lebih kurang sama macam yang ni. Okay, ni cara semak lah. Ada pelajar tu dia tak suka kembang-kembangkan kan. Dia tak jawapannya terus. Sebab dia tahu markah dah tak ada dah dekat situ. Okay, so ini caranya. Nanti kalau ada soalan lain pun saya tunjukkan lagi cara tekan kalkulator tu. Okay, terutamanya kejap lagi soalan Newton Law. Lagilah bagus siapa yang ada kalkulator ni dengan ES Plus. Alright, dia dapat jimatkan masa dia, boleh kata banyak lah dia punya apa tu, masa yang dapat dijimatkan. Baik, saya teruskan je dengan soalan yang seterusnya. Okey, boleh simpan dulu soalan tu, boleh tanya lagi selepas ini. Okey, soalan nombor 2. Okey, diagram 2 shows a rectangle. So it is given BC equal to KA. So kita labelkan dulu. B ke C, K, A. Vektor AD equal to HA. A ke D. So anak panah kena betul. Anak panah semua sebelah kiri. So HA. And then vektor AB, HB. A ke B, HB. Alright, so where H and K are constant. So itu daripada atas. Ada tak lagi maklumat di bawah? So if vector DC equal to 4A plus H plus K over 2, H plus 3 over 2B.
Okay, find the value of H and K. 4 markah. Okay, so dia dah bagi dah resultant vector DC, dia dah bagi. Dia dah bagi awal-awal. Alright. So, ni question.